Saya Sabri Ibrahim CKM, dan untuk AB Live kali ini seperti biasa saya nak kongsi lagi dengan sahabat-sahabat semua tentang pelbagai teknik ataupun strategi di dalam melakukan marketing. Ada banyak dia, saya ada banyak teknik dan strategi dia. Saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua secara beransur-ansur ya. Yang penting sahabat-sahabat semua, saya harapkan sahabat-sahabat semua dapat ilmu ni, dapat teknik ni, mesti diamal. Kerana kalau tahu sahaja tak boleh diamal, maka percayalah ilmu yang banyak tapi kalau tak boleh praktikkan, maka ia tidak memberi apa-apa hasil. Okey, so yang penting ialah kita berdoa kepada Allah, saya nak pada anda dari sendiri supaya boleh mempraktikkan, dan saya sendiri pun sedang praktik benda ni. Sebelum saya nak share sahabat-sahabat semua ni, saya terlebih dahulu dalam praktikkannya secara insya-Allah konsisten. Right? So untuk strategi marketing ada banyak cara. Ada bermacam cara dan telah berlakunya pelbagai inovasi ke revolusi, inovasi lah ya kepada teknik dan strategi marketing. Sebelum saya nak share dengan sahabat-sahabat semua 3 teknik pada AB Live ini, so saya nak sebut dahulu, nak tanya sahabat, nak ulang sekali lagi supaya sahabat-sahabat semua tahu bahawa marketing dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu bermaksud pemasaran. Dan perlu saya ulang, apa itu pemasaran? Dalam bahasa Inggeris, pemasaran ataupun marketing is to attract people attention. Itu definisi dia. Bermaksud pemasaran adalah untuk menarik perhatian orang. Untuk menarik perhatian orang. So untuk menarik perhatian orang ada banyak cara. Ada beratus-ratus cara. Okey. Jadi kita boleh pakai, kalau mampu gunakan semua sekali ratusan teknik ini dengan secara konsisten, insya-Allah awak akan menang di dalam menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang ini bermaksud mungkin selama ini masyarakat umum kat luar sana memberi perhatian dia kepada brand lain, pada jenama lain. So tugas kita bila menggunakan pelbagai teknik dan strategi pemasaran untuk menarik perhatian orang kepada kita ini, maka ada banyak cara. So untuk sesi ini saya nak share dengan sahabat-sahabat semua 3 dahulu teknik untuk menarik perhatian orang. Teknik untuk memindah perhatian orang kepada brand lain, kepada kita. Sebelum saya share 3 teknik ini, saya nak baca dahulu permulaan ataupun mukadimah supaya faham benda ni ya. Iaitu kenapa ada orang berjaya dalam bisnes dan kenapa ada orang gagal. Apa punca utama dia sebenarnya yang menyebabkan ada orang berjaya dalam bisnes dan ada orang yang gagal, gulung tikar, bankrupt di dalam membuat bisnes. So apakah punca nombor 1? Okey, saya baca kat sini daripada guru saya, mentor saya ya, iaitu ya, punca utama ataupun tulisan dia ialah the biggest regret bukan sebab bisnes tak berpotensi untuk berjaya, tetapi sebab anda sebagai usahawan tak buat apa-apa tindakan untuk berjaya. Inilah kunci utama dia. Sebab kita sebenarnya ialah tidak melakukan tindakan. Dan kalau buat tindakan sekalipun, buat tindakan yang tidak istiqamah, yang tidak konsisten, berbanding dengan peniaga lain yang berjaya sebab dia buat tindakan secara konsisten dan sentiasa upgrade secara konsisten kepada teknik dan strategi yang telah sedia. So isu utama ialah, sebab utama ialah orang gagal bisnes ialah kerana tak buat apa-apa tindakan untuk berjaya. Dia sudah tahu, dia memiliki dah, so dia tak buat tindakan.
So ramai orang komplain seperti kos sara hidup tinggi, ya, tak ada duit, menyalahkan pihak lain, sedangkan pokok pangkat ialah ada tak dia buat atau praktik apa-apa knowledge yang dia telah miliki dalam bab pemasaran. Terima kasih kepada Ridwan Mak Zaid. Apa khabar? Assalamualaikum. So pertamanya dalam dunia sebenar, kebanyakan semua orang cuba nak menang tanpa buat apa-apa. Yang satu hal pertama ialah dia nak menang tapi tak nak buat tindakan. So bila mana ramai usahawan ke peniaga ke pekedai ke, bila beranggapan bila buat kedai je maka pelanggan atau prospek datang berpusu-pusu tanpa kita buat apa-apa. Ini suatu faham yang salah, ya, faham yang salah. Kami Assalamualaikum. So bila kita ada mindset bahawa kita buka kedai tanpa buat apa-apa marketing, mana mungkin ada datang tapi tak seberapa lah. So untuk buat orang datang kepada kedai kita, maka saya akan share dengan sahabat-sahabat semua untuk sesi live ini 3 dahulu. Teknik pemasaran ataupun teknik untuk buat orang memberi perhatian kepada brand kita. Sebelum tu yang kedua, yang bercakap tentang bila mana kita beranggapan bahawa bila kita dah ada bisnes yang bagus, dah diwairalkan ataupun mungkin orang kata apa, telah menyebabkan orang kenali, tapi kalau tidak kita lakukan gerak kerja pemasaran berulang kali, maka apa yang diwarai itu akan terus sejuk. So tak akan berlaku lah repeat sale. Okay? Dan yang ketiga, kata guru saya, mentor saya ialah buat satu marketing dan menjadi dan terus mengharapkan ia jadi sepanjang masa pun satu kesilapan. Ada kata dalam ratusan strategi marketing yang saya akan share nanti, you all buat dan menghasilkan impact yang positif. Tapi jikalau sekiranya membuat kata apa tanggapan bahawa dengan hanya kekal melakukan teknik itu, awak mengharapkan ia boleh memberikan hasil yang sama, maka ia satu tanggapan yang salah. Sebabnya ialah dalam marketing ni kita kena ada inovatif, kena kreatif. Sebab kita perlu sentiasa kreatif dan buat dengan cepat. Kerana kalau you dapat marketing teknik sebagai nanti, you buat dapat hasil, nanti akan ada pesaing-pesaing awak akan meniru strategi marketing yang awak telah buat. So kalau masih kekal dengan teknik sama, maka pesaing awak yang tiru teknik sama, dia boleh override ia punya keberhasilan. So ini perlu kita faham. That's why dalam hal ini, di dalam kita melakukan gerak kerja pemasaran, kita perlu sentiasa upgrade teknik dengan cepat. Tak boleh selesa dengan teknik yang walaupun telah berhasil sekalipun, tak boleh selesa dengan hal itu. Sebab pesaing kita sentiasa akan memerhati kita dan cuba melakukan upgrade kepada teknik lah yang dia orang tiru pada kita. So dalam hal ini saya nak share dengan sahabat-sahabat semua tiga dahulu teknik pemasaran, ataupun dalam istilahnya lah teknik untuk mendapat perhatian orang atau menarik perhatian orang kepada brand kita. 3 dahulu. Pertama sekali ialah, ini poin penting. Pertama sekali ialah kita perlu kongsikan apa yang kita tahu. Saling poin dan sifat elu. Ini poin penting. Antara cara kita nak tarik orang perhatian kepada kita ialah kita sentiasa aktif. Kongsikan apa yang kita tahu, apa yang kita mahir, apa yang kita pakar dalam bidang kita di dalam pelbagai platform, sama ada FB ke, IG ke, laman web ke, YouTube dan sebagainya. So, apa yang kita perlu tahu tentang perniagaan anda itu kadang-kadang merupakan maklumat yang sangat bernilai kepada orang lain. Ya, bila kita share benda tu, orang dengar, oh ini bernilai, berharga. So, persepsi ini penting kepada kita, sebab bila follower kita tengok dan ikuti apa-apa info yang kita share tadi, sangat bernilai bagi dia, maka dia beri image yang cukup bagus kepada brand kita. Okay, especially kalau kita amalkan sebagai permulaan, ya, kita berikan pelbagai maklumat yang bernilai, yang boleh menyelesaikan masalah yang sama bidang kita tadi secara percuma. So kita boleh buatlah, tulis kat artikel dalam blog boleh, laman web boleh,
laman sosial seperti FB, IG, Twitter dan sebagainya. Ini perlu kita sampaikan secara konsisten apa sahaja yang kita tahu dalam pelbagai platform. Ini penting sangat supaya apa? Yang beri suatu hubungan, memberi suatu fahaman, memberi suatu tanggapan bahawa kita memiliki kebolehan untuk membantu menyelesaikan masalah orang dengan cara kita amal teknik pertama, iaitu lihat, aktif, kongsikan apa sahaja info-info yang kita miliki, yang kita mahir, yang kita pakai bidang kita. Dengan syarat dengan elaklah kongsi sesuatu yang berunsur rahsia lah ya. Baik, teknik yang kedua yang boleh kita guna pakai untuk mendapat perhatian orang atau buat pemasaran ialah kita perlu memaksimalkan penggunaan kad perniagaan. Ini bermaksud saya telah amal ni, sama ada beri kad ke atau beri flyers ke. So teknik kedua ni boleh amal sangat-sangat mudah. Bila jumpa prospek ataupun customer awak, berikan paling kurang 2 keping kad perniagaan kepada prospek ataupun customer awak. Ini teknik paling mudah. Kenapakah saya amal teknik ini dan saya harap you all amal teknik ini? Kerana ialah, adakah kita perasan, saya tanya, mungkin kalau you all tahu dalam sebelum tu ya, di dalam kita melakukan design kad perniagaan pun ada ilmu dia, ada teknik dia dalam kita design kad bisnes kita. Yang penting masukkan nama kita, yang penting masukkan nama WhatsApp kita, yang penting masukkan apakah kebolehan kita, kepakaran kita dalam bantu menyelesaikan masalah orang, ada tertera dalam bisnes kad tadi. Secara mudahlah ya. Kemudian bila kita jumpa orang, customer atau prospek, berikan 2 bisnes kad kepada mereka. Sebab dia adalah cukup mudah dan berkesan. Kenapa saya sharekan teknik marketing ini? Berikan dua bisnes kad atau lebih. Kerana secara automatically kalau dia tanya, kita kata tolong sampaikan kad yang lebih tu untuk orang lain yang memerlukan kepakaran kita, yang memerlukan kebolehan kita. Ini secara langsung prospek kita atau customer kita yang menerima 2 keping kad perniagaan tadi akan menyebarluaskan brand kita ataupun kemampuan kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita nak bantu. Alright, itu dia. So itu cara teknik yang kedua, iaitu memaksimalkan penggunaan kad perniagaan. Ini pun teknik marketing juga ya, untuk Muhammad Asnan dan sahabat-sahabat lain. Yang ketiga, saya nak share dengan sahabat-sahabat semua, ini juga penting buat, dan saya memang dah buat benda ni, iaitu antara teknik marketing atau pemasaran adalah kita perlu rakam video, sama ada rakam ke, kita edit ke, kita masukkan di dalam YouTube. Ini bermaksud setiap orang yang berbisnes, anda semua perlu ada channel YouTube sendiri. Contoh macam Abilah ni kan, saya buat ni. Saya akan download nanti, saya akan masukkan dalam YouTube saya Teracuba. Sebab brand saya Teracuba. So, you all mesti optimalkan benda ni. YouTube adalah satu platform yang percuma. So, boleh guna pakai YouTube ini untuk apa? Untuk buat orang tertarik, menarik perhatian orang kepada brand kita dengan cara kita rakam video dan edit dan sebagainya. Jangan video lah, kita uploadkan di dalam platform YouTube. So, sahabat-sahabat semua ya, ini tiga cara yang saya telah amal, dan saya harap you boleh follow saya lagi untuk saya kongsikan ratusan lagi teknik pemasaran yang kita boleh praktik beransur-ansur mengikut kemampuan semasa yang awak ada. So, 2-3 perkara inilah yang free sahaja yang saya bagi. Pertama sekali tentang kongsikan, saya ulangnya, saya recap balik. Pertama, kongsikan dahulu teknik marketing, kongsikan apa sahaja anda tahu tentang bidang awak. Yang kedua ialah maksimalkan penggunaan business card, iaitu berikan 2 business card kepada seorang ataupun prospek anda 2 atau 3 keping lebih. Dan yang ketiga, anda semua amalkan teknik ketiga dalam marketing ialah menggunakan
YouTube. So insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat semua menggunakan dahulu, mempraktikkan dahulu 3 idea marketing ini secara konsisten dahulu. Cuba buat ya, cuba buat, cuba amal 3 teknik terlebih dahulu secara konsisten, dan insya-Allah lama kelamaan nanti perhatian daripada pihak luar akan mulai nampak brand awak. Alright, kita jumpa lagi next idea di dalam melakukan gerak kerja marketing, iaitu pemasaran. Jangan lupa, iaitu pemasaran ialah untuk menarik perhatian orang, bukan untuk menjual. Semoga manfaat. Kalau ada manfaat, tolong sharekan, maklumkan info ini kepada sahabat-sahabat anda yang memerlukan info seperti ini. Sekian, saya Sabri Ibn CKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.